Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwaab ar-rahmah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimat ikhwana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda khatimul anbiya, baginda yang akan kita sambut akan kelahirannya, bulan kelahirannya pada masa yang akan datang nanti dalam bulan Rabiul Awwal. Pada bulan depan kita akan menyambut akan satu peristiwa yang amat bersejarah di dalam bulan Hijri, yakni bulan Rabiul Awwal, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah
Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, marilah sama-sama untuk kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa khabar semua? Kaifa halukum? Nahnu bil khair walhamdulillah. Muslimat apa khabar? Alhamdulillah. Dah makan semua? Belum. Kejap lagi kita makan. Ya, insya-Allah ada nasi lemak kejap lagi ya. Nasi lemak sedap. Tunggu ya jemaah semua, kita makan dulu pukul 7 suku, 7.30 kejap lagi. Insya-Allah. Alhamdulillah. Sabah al-khair, sabahan nur. Subuh pagi yang baik dijawab dengan subuh yang bercahaya, pagi yang bercahaya. Semoga dengan itu hidup kita hari ini, perjalanan harian kita hari ini diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan-kebaikan kepada kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, tuan imam, tuan bila, tuan pengerusi, ya, tuan sidang, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kelebihan solat pada muka surat yang ke-50 berkenaan dengan solat. Muslimin, muslimat, perkara solat adalah perkara tunjang utama di dalam Islam. Ya, beza antara kita dengan orang lain, dengan orang musyrikin, dengan orang kafir yang lain adalah solat. Ya, muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama menjaga. Saya berpesan pada diri saya dan diri tuan-tuan semua, marilah janganlah kita meninggalkan solat, dan marilah kita menjaga akan solat kita. Dulu Allah fardukan 50 waktu sehari semalam, tetapi apabila peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah memberikan, setelah berlakunya peristiwa itu, Allah memfardukan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan 5 waktu sehari semalam. Ya, dengan subuhnya alhamdulillah kita telah selesai solat berjemaah. Dengan zuhurnya nanti, dengan asarnya, maghribnya dan isyaknya. Marilah tuan-tuan, janganlah kita meninggalkan solat. Sesibuk mana kita dengan urusan keduniaan, sesibuk mana kita dengan urusan pekerjaan kita, sesibuk mana kita dengan urusan kekeluargaan kita, marilah janganlah kita meninggalkan solat tuan-tuan. Perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah solat. Apabila solatnya baik, cukup, solatnya ya dapat menghindarkan dia daripada perbuatan keji dan yang munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat kita tuan-tuan yang diterima di sisi Allah itu adalah solat yang boleh tanha, mencegah, menjauhkan anil fahsya, daripada perbuatan-perbuatan yang keji, wal munkar, dan perbuatan-perbuatan yang munkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, solat merupakan tiang agama dan amalan ketaatan yang paling utama. Banyak hadis-hadis yang masyhur yang menjelaskan tentang kelebihan solat. Antaranya, adab solat adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha illa
kanat lahu kaffaratan lima madha minaz zunub ma lam ya'ti wa hadza dahra kullahu kabirah. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak ada seorang hamba Allah, ma min muslim, tidak ada sesiapa seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tahduruhu, yang dihadiri solatnya, solatun, yang dihadiri oleh waktu solat yang fardu, maktubatun, lantas mengelokkan wuduk, fayuhsinu wudu'aha, fahyusin, memperelokkan, memperbaikkan, husnun, kebaikan, husin, kebaikan, hasan, kebaikan, fayusinu wudu'aha. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bahaskan soal wuduk apabila kita ingin solat. Nabi SAW bersabda fil kitab, hadis 40-40, la salata liman la wudu'alah. Tuan-tuan, tidak ada solat orang yang tidak ada wudu. Nampak tak? Muslimin dan muslimat rahimakumullah, seringkali kita mendapati kadang-kadang kita ni terlupa nak angkat wudu. Kan Nabi bersabda la salata liman la wudu'alah, tidak ada solat orang-orang yang tidak ada wudu. Jadi muslimin dan muslimat, marilah pastikan diri kita sebelum solat kita angkat wudu, kan? Bermula dari kita berkomor-komor, memasukkan air ke rongga hidung. Tuan-tuan, kita tahu tak satu di antara sunnah wudu adalah memasukkan air ke mana? Ke mata, ke hidung, memasukkan air sedikit ke hidung. Ini antara, tuan-tuan perhatikan, banyak antara kita yang sedang melupakan akan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu memasukkan air sedikit ke rongga hidung kita. Ya tuan-tuan, dipanggil apa dalam istilah bab fiqh? Dipanggil istinsyak. Bukan istinja. Istinja tu kita buang air besar, buang air kecil, kan, guna kita bersihkan tanpa ada air. Kan? Istinsyak, memasukkan air ke lubang hidung kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan tahu tak satu riwayat yang mengatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila Nabi SAW mengangkat wuduk, lalu dia memperelokkan wuduk dia, bermula daripada berkomor-komor, memasukkan air ke dalam mulut, kemudian dibuangnya 3 kali, kemudian memasukkan sedikit air daripada tangan dia ke lubang hidung dia, kan? Ke lubang hidung. Tuan-tuan, kalau kita sedar, kalau dari sudut perubatan, kan, kajian dibuat oleh doktor perubatan, apa yang kita hirup ni dekat rongga kita ni kan ada bulu-bulu, kan, bulu hidung tu, kan. Jadi apabila dia telah terkumpul banyak, lalu kita akan dapat penyakit sesama, batuk dan sebagainya. Ini dipanggil, saya baca satu artikel, dipanggil nasal irrigation. Itu bahasa doktornya. Saya bukan doktor, tapi kita baca buku doktor. Nasal irrigation, memasukkan air ke dalam hidung. Doktor kaji, orang barat kaji Islam.
Tapi kita yang diamalkan, yang disuruh oleh Nabi SAW, iaitu memasukkan sedikit air ke dalam hidung, dipanggil istinsya, dan kita keluarkan dipanggil istinsar, mengeluarkan air daripada hidung. Itulah yang dipanggil fayuhsinu wudu'aha, memperelokkan wuduk kita tuan-tuan. Dengan perkara wajibnya dah wajib kena buat, tapi kita tambah dengan perkara sunat, iaitu memasukkan sedikit air ke dalam hidung. Covid kan, dia kan ambil swab test dekat hidung kan. Nampak, saya 3 kali buat swab test. Alhamdulillah negatif. Don't worry, be happy. Tuan-tuan dah buat swab test? Tak perlu buat kan. Memasukkan, dia masuk kan, alat berubah dah sampai ke otak kita ni kan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, punca penyakit ni sebahagian besarnya bermula daripada rongga hidung kita. Sebab apa? Kita menghirup oksigen kan, kita ambil udara, kita sedut oksigen, kemudian banyak udara kita ni ada yang kotor dan tidak kotor, kemudian kita masuk ke dalam lubang hidung kita, lalu dia tapis kan. Tapis itu, filter tu kita punya bulu-bulu hidung lah kan. Bagaimana nak bersihkan? Dengan istinsya. Allahu Akbar. Islam ni dia pentingkan kita kebersihan. Nampak tak? Islam ni bab taharah yang kita bincangkan minggu lepas, menyucikan anggota zahir daripada segala hadas, najis dan segala lebihan badan. Itu yang pertama kan, bab pertama, jenis pertama kebersihan, taharah, membersihkan diri kita, zahir kita. Sebab itu tuan-tuan, kita memperelokkan wuduk kita. Ada orang, kadang-kadang termasuk diri saya juga kan, kita ambil wuduk sambil kita bercakap-cakap. Itu perkara makruh. Tuan-tuan, kalau kita bahaskan bab fiqh, kalau bercakap-cakap ketika mengambil wuduk, itu hukumnya apa? Makruh kan. Kita bermain-main ketika angkat wuduk, kita membazir air tuan-tuan ketika kita ambil wuduk kan. Nabi SAW hanya mengambil wuduk hanya sebejana, satu bekas sahaja. Kita satu kolah perigi, mandi sekali dengan air wuduk kan. Kita bermain-main sambil kita tadah tangan tu tuan-tuan, kita buka paip, kita tadah tangan, kita basuh, kita komor-komor, banyak air dah membazir. Pasal tak tuan-tuan? Itu kita kena elakkan. Kan ada satu teknologi sekarang kan, dekat Melaka rasa saya, dekat Malaysia kan, ada pilih air yang kita tekan dia keluar air, kita lepas tangan dia tutup. InsyaAllah nanti mungkin masjid ni boleh melaksanakan menjadi perintis kepada penjimatan air. Kan bagus. Kita tak ada air ni, kita buka air, kita tak ada air, kita komor-komor, air kat sini dah melimpah banyak. Nampak kan? Belum lagi budak-budak buka air kuat-kuat, dah macam mandi lah kan. Sambil kita angkat air, basuh muka kita, air tadi dah banyak keluar. Kalau kita tak ada baldi, penuh satu baldi seorang kan. Kalau jemaah ada 500 orang solat Jumaat semalam kan, dah 500 baldi kita dapat. Penuh perigi kita kat belakang tu, kita penuhkan perigi. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan tahu tak satu kisah? Kalau baru satu hadis dah setengah jam kita bahas. Sebab ini bab wuduk tuan-tuan. Bab wuduk ni kita kena elok-elok, kena pastikan ianya. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah kata ni tuan-tuan,
Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum, apabila kamu kuntum ingin mendirikan solat, faghsilu wujuhakum. Allah kata faghsilu daripada fi'il ghasala. Ghasala kita membasuh. Ada orang faghsilu wujuhakum, dia ambil cetong tong air tu, gayung, dia basuh dia muka. Dia tak ghasala. Ghasala ni perbuatan tuan-tuan. Ghasala membasuh dengan tangan. Bukan ambil air jirus muka, lepas tu ambil air, ada orang buka pilih air, dia tangan macam tu je. Dia tak ghasala. Ghasala ni Allah kata faghsilu wujuhakum, wa basuhlah muka. Basuh, kita basuh muka, basuh pakai tangan, bukannya celup air kebas macam tu je, tak. Faghsala, dalam wudu ada perbuatan. Faghsala, ghasala membasuh, kan? Basuh. Jadi kena membasuh muka dengan tangan, kena selat. Orang yang ada janggut kena basuhkan janggut dia, orang yang ada jambang kena menyelati jambang-jambang dia, kan? Daripada pangkal, ya, daripada hujung rambut, anak rambut dia, kan? Faghsala, faghsilu wujuhakum, membasuh muka-muka kamu. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai ke kita punya siku. Al marafiqun, marafiq ni siku, kan? Ada orang, kadang-kadang saya juga, kan, buka air dia macam tu je, macam tu. Tuan-tuan pasti tak yang belakang ni kena air, kadang-kadang tak kena air, kan? Macam tu je. Bila macam tu je, air tak kena. Sebab tu Allah suruh faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, kita basuh, kan? Ni kita buka lengan kita ni, kita basuh. Basuh sampai ke marafiq, sampai ke siku kita. Ada orang kadang-kadang baju dia lengan panjang susah nak buka, jadi sampai sini je, kan? Kita pergi kerja, kan, baju kemeja kita, kan, kadang ketat, kan? Maklumlah zaman sekarang ramai yang pakai fit-fit, kan, nampak badan, kan, nampak sado, kan, nampak handsome, kan. Dia buka ni sampai sini je, contoh macam ni, dia buka sampai sini, jadi sini tak kena air. Yang kenanya baju. Baju bukan nak solat, kita yang nak solat, yang nak kena anggota wudu, dia basuh. Dia basuh. Kemudian dia menjelati tangan dia, kan, bawa-bawa kuku dia. Sebab tu tuan-tuan, jangan kuku panjang, kan? Jangan simpan kuku yang panjang, nanti kadang susah air nak masuk, kan? Sebab ini anggota tangan kita, jadi kena masuk air, kan? Jadi masuk ini kiri, yang tangan kanan basuh yang kiri, yang kiri ni basuh yang tangan 3 kali. Ambil air. Begitu juga dengan tayamum, kan? Tayamum, kan, kalau tak ada air, dia ambil pasir tu, dia tepuk, dia menyelati sampai ke marafiq, sampai ke siku kita. Itu yang dimaksudkan dengan fayuhsinu wudu'aha, memperelokkan wudu, kan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tuan-tuan, saya berpesan sekali lagi, jangan kita sekadar macam tu je, buka air, macam tu. Macam tu. Lepas tu dah. Lepas tu kiri pula. Lepas tu rambut cuk cuk cuk. Macam tu. Kan. Rambut dia macam tu. Telinga pun macam tu je. Kaki dia julur je kaki macam tu. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Itu tak sah. Air yang tak kena wudu dekat anggota wudu, kan, tak sah solat kita. Bukan tak sah solat, tak sah wudu. La solata liman la wudu'ala. Tak ada solat orang yang tak ada wudu. Allahu akbar. Sebab itu muslimin dan muslimat, tahu tak satu kisah, ya, satu kisah yang mana yang Nabi kata selepas itu, wa ruku'aha wa sujudaha illa, ya, dan lepas dia memperelokkan wudu, dia khusyuk dalam solatnya dan rukuknya, melainkan illa,
kanat lahu, melainkan solat itu, lahu tadi solatlah, kembali pada solat, kafarah, menjadi penghapus dosa-dosa. Allahu Akbar. Lima madha minaz zunub, dosa-dosa yang lalu kan, sebelum daripada itu. Madha ni contoh fi'il madhi, madhi mudhari' amar, madhi fi'il yang lepas, mudhari' yang sekarang yadribu, fi'il amar akan datang, past tense, past tense, madha past tense, present tense, future tense. Oh ya, betul cikgu. Saya pun dah lupa. Selagi malam ya'ti, selagi mana dianya tidak melakukan wahazad dahra kullahu kabira, dia tidak melakukan dosa besar sepanjang itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu sifat Allah ni tuan-tuan, sayang hamba-hamba dia, sayang kepada kita semua tuan-tuan. Sebab tu Allah suruh kita memperelokkan wuduk. Wuduk kita angkat secara sempurna tuan-tuan, dapat menghapuskan dosa kita. Allahu Akbar. Dengan wuduk je tuan-tuan, Allah dapat menghapuskan dosa kita kan. Lalu kita dapat solat yang khusyuk. Khusyuk itu tuan-tuan kan intipati dalam solat kita kan. Kita kena khusyuk dalam solat. Allah kata apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka beruntunglah orang-orang bermukmin itu tuan-tuan, orang yang mendapat khusyuk dalam solat kan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qama faraka'a raka'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Sesiapa yang berwuduk seperti wudukku, yakni wuduk Nabi SAW, dengan perkara wajibnya, rukun wajibnya, dengan perkara sunatnya kan, kemudian bangun lalu menunaikan solat 2 rakaat. Ini solat apa tuan-tuan? Solat sunat wuduk. Hari ini kita belajar satu ilmu baru tuan-tuan. Bukan ilmu baru lah, ilmu ni lama dah, tapi kita baru dengar hari ni kan. Oh, ada rupanya solat sunat wuduk. Ya, ada. Sunat hukum je. Siapa buat dapat pahala. Tuan-tuan tahu tak satu kisah Bilal bin Rabah? Nabi berkata kepadanya, "Ya Bilal, apa amalan kamu yang mana aku dengar tapak kaki kamu terompah kamu dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala?" Allahu Akbar. Belum meninggal lagi time tu, tapi Nabi dah cakap dekat Bilal, "Ya Bilal bin Rabah, ya Bilal ibn Rabah, apakah amalan kamu?" Kan? Apa amalan kamu? Apakah amalan kamu yang mana aku mendengar akan tapak kaki seseorang, iaitu nama tapak kaki itu milik Bilal bin Rabah di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab amalan dia tuan-tuan, solat sunat wuduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bilal belum meninggal lagi tuan-tuan, Nabi dah cakap dekat Bilal tu, salah seorang jamin syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan kepada Bilal, "Aku dengar tapak kakimu dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala." "Ya Bilal, apa amalan kamu Bilal?" "Aku tak ada amalan lain ya Rasulullah. Aku angkat wuduk, kemudian aku memperelok fayusinu wudu'aha, aku memperelokkan wuduk aku, dan aku solat sunat 2 rakaat selepas aku angkat wuduk." Allahu Akbar.
Benda simple kan tuan-tuan. Kita nampak macam solat sunat wuduk kan. Biasa kita dengar solat sunat hajat, solat sunat tahiyatul masjid kan, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, solat sunat witir, solat sunat tarawih. Tarawih kan, Ramadan kan tarawih kan. Tapi ini kita dengar solat sunat wuduk. Ustaz, bila boleh buat solat sunat wuduk? Anytime, anywhere, any lah kan, Kak Ani lah Nek Ani lah kan, anytime, anywhere kan. Solat sunat wuduk ni tak ada pembatas waktu dia. Suka hati kita nak ambil wuduk, aku tadi dah terkentut kan, tak ada solat pun. Tak ada solat bukan waktu solat. Aku nak baca Quran, disunatkan ada wuduk. Aku angkat wuduk lah, dah habis wuduk, solat sunat 2 rakaat lah. Ini yang dikatakan wudu'i hadza summa qama faraka'a raka'atain. Lalu aku mendirikan solat sunat raka'atain, 2 rakaat. Niatnya macam mana? Usolli sunnatan wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Kan? Saja aku solat sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, dalam keadaan la yuhaddithu fihima nafsahu, dalam keadaan tidak bercakap dalam dirinya tentang sesuatu perkara, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allahu Akbar tuan-tuan. Allah akan mengampunkan dosa kita, Allah akan melainkan diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Shaykhain. Allah Akbar tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan wuduk je tuan-tuan, Allah dapat menghapuskan dosa kita. Baru kita solat sunat, baru solat fardu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah saya berpesan untuk diri saya dan diri kita semua, selepas daripada ini kita angkat wuduk, kita solat sunat wuduk 2 rakaat dulu. Allahu Akbar. Kalau Allah terima solat kita tuan-tuan, dosa kita yang lalu, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan hapuskan taqaddama, dosa kita yang lalu, qadim yang lalu, min zambi, daripada dosa-dosa kita yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan menghapuskan dosa kita yang lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nampak tak? Allah ni sayang kepada kita tuan-tuan. Allah ni suka kita sebenarnya tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ialah maklumlah sibuk kan dengan cerita filem dia, maklumlah sibuk dengan pekerjaan dunia dia, maklumlah sibuk dengan hal keduniaan dia lupa untuk solat sunat wudu kan. Simple je, angkat takbir solat sunat wudu rakaat Allah Ta'ala, Allahu Akbar, tak sampai 2 minit tak saya, 2 minit dah habis. Bacaan terpulang lah, nak baca apa? Solat sunat kan terpulang, tak ada pengkhususan bacaan. Tu solat sunat 2 rakaat. Tak kira dekat rumah, dekat ofis ke, aku tadi ada wuduk tapi dah terbatal. Angkat wuduk, solat kejap lah, solat 2 rakaat, solat wuduk, sambung kerja balik. Kan? Itulah yang diamalkan oleh Bilal bin Rabah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia memperelokkan wuduk, dia angkat wuduk dan memperelokkan macam sunat wuduk tadilah, kita beristinsar kan, masukkan air. Ini tuan-tuan perkara yang kian dilupakan oleh anak-anak kita, kian dilupakan oleh generasi Islam sekarang tuan-tuan. Ada masuk air dalam hidung. Ada. Islam ajar 1440 Hijri yang lalu. Doktor buat kajian, hari ini terbukti nasal irrigation dapat menyelamatkan nyawa manusia. Allahu Akbar.
terutamanya orang yang nak pergi umrah dan haji kan, mereka akan buat pemeriksaan dan sebagainya, akan ambil suntikan dan sebagainya. Kemudian inilah yang diamalkan oleh saya baca satu artikel Lembaga Tabung Haji Malaysia. Dia buat kajian nasal irrigation oleh doktor perubatan. Ya, dia masukkan air ke dalam hidung kepada para jemaah A, para jemaah B tak ada nasal irrigation, tidak ada masukkan air dalam hidung. Dibuat kajian selepas 2 minggu 14 hari berada di kota Mekah dan kota Madinah. Setelah habis wukufnya, rukun-rukun hajinya semua, waktu ziarah, dia buat kajian orang yang grup A sihat, alhamdulillah. Grup B ada batuk, ada demam, badan dia panas kan. Itu kita gunakan air, memasukkan air ke dalam hidung kan tuan-tuan. Itu dalam sudut perubatan. Tuan-tuan balik buka nasal irrigation. Itu doktor buktikan. Tapi kita baginda sallallahu alaihi wasallam dah ajar kepada kita melalui hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dia berkata, apabila Nabi SAW berwuduk, maka dia memasukkan sedikit air ke dalam hidung, istinsyak, dan mengeluarkannya istinsar 3 kali. Allahu Akbar. Ya, lepas ni kita amal. Siapa yang ada resdung kan, resdung, sambil kita makan ubat doktor lah, kita pun berusaha juga ya, sambil kita yang resdung sakit hidung kan, hidung dia selalu tersumbat kan, masukkan air ketika wuduk. InsyaAllah dengan barakah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, InsyaAllah kita akan beroleh akan kebaikan. Daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda liyusalli salata la yuktabu sudusuha 1/6 wala ushuruha 1/10 wa innama yaktabu lil 'abdi min salati ma aqala. Daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abdu, sesungguhnya apabila seseorang hamba liyusalli, dia nak tunaikan solat, la yuktabu, maka tidak ditulis olehnya sudusuha 1/6. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita ni boleh nak tunaikan solat, Allah akan nilai solat kita. Nak dapat 1 sudusuha 1/6, sikit tu kan, besar tu. Macam mana Allah nak kirakan pahala kita? Wala usyuruha, ataupun 1/10, lagi kan, lagilah nilai dia banyak. Wa innama yaktabu lil 'amdi, dan sesungguhnya sebaliknya dituliskan untuk hambanya itu, yaktabu dituliskan, lil 'amdi untuk hamba itu, seseorang itu, min salatihi daripada solatnya, ma'aqala setakat yang dia sedar atau dia khusyuk tuan-tuan. Okey, hadis ini berkaitan dengan bagaimana cara kita solat kan, dan Allah juga akan mengambil pahala kita, mengira pahala kita berdasarkan kepada solat yang kita kerjakan dalam keadaan yang kita yang khusyuk ataupun waktu kita sedar. Contohnya begini, kita angkat takbir dan niat sebagai Allahu Akbar, itu kita memang khusyuk. Katakan kita khusyuk lah, kita ingat Allah, kita serahkan, kita angkat takbirnya, bermaksudnya kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak dapat khusyuk? Kita akan bahaskan panjang bab ni, bab solat ni, pada insya-Allah pada minggu depan, minggu solat yang ke-53. Itu cara nak dapat khusyuk dalam solat kan. Jadi bagaimana bila kita nak dapat khusyuk ni? Salah satu dia tuan-tuan, persiapan sebelum solat. Ini yang paling ditekankan dalam Islam. Bila imam kata sauf,
Kan, sawu sufufakum fa inna tazfiyatis sufu min tamamin solah. Bila imam kata sawuf, maksudnya kita dah standby, hanya tinggal nak angkat takbir saja, kan? Tapi bila time tu imam dah nak angkat takbir, wah, kita pun kelang kabut, kan? Angkat wudu. Bila kita kat belakang tengah angkat wudu, imam nak solat lah, cepat. Tengok, dah wudu dia dah lari. Kan, tangannya basuh ke tidak? Kalau dia ada syak lagi, macam-macam dia fikir. Kemudian imam dah angkat takbir, dia berlari menuju ke saf. Nampak solat dalam keadaan yang tergesa-gesa. Kemudian dia angkat takbir, wah, handphone pula dengan kocek, lupa nak silent. Bila imam tengah baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengar lagu keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora. Imam baca ke? Itu Quran ke? Rupanya handphone yang bunyi. Itu okey lagi bahasa Melayu. Kalau dengar lagu apa? Lagu Rihanna ke? Lagu apa lagi? Lagu Justin Bieber ke? Justin Bieber ke? Dah sudah tuan-tuan, kacau. Sebabkan handphone kita tuan-tuan, satu masjid tak sah solat, habis tak khusyuk dalam solat. Sebab itu tuan-tuan, handphone ni tuan-tuan, kan, saya banyak perasan dekat masjid. Saya kat belakang tu ada tulis, tiada panggilan sepenting panggilan ilahi. Sponsor oleh TNB. Sponsor TNB, kan. Siapa yang letak tu boleh mohon kat TNB pengurangan diskaun bil elektrik masjid. Kan, promote tu. Tak ada, saya gurau mana ada. Saja cakap, kan. Tak ada. Dia sebabkan handphone dia tuan-tuan, kan. Habis jemaah sebelah, aduh, lagu sinar mata pula. Tiba-tiba jemaah hujung pula lagu lain. Lagu apa? Lagu apa? Apa-apa lagi, lagu rock kapak ke lagu apa? Allahu Akbar. Tiba yang hujung Tok Bilal pula. Tok Bilal contoh lupa nak mati handphone. Lagu apa? Rabi'atul Ada. Bilal, lagu nasyid lah. Mana Bilal main rock kapak. Tiba-tiba yang kacaunya, Tok Imam pula handphone bunyi. Sudah. Tok Imam lagu apa? Lagu Omar dan Hana. Lagu Upin dan Ipin. Upin dan Ipin kami. Allah, kacau. Contohlah. Bukan imam, bukan masjid sini. Masjid Syakirin, Masjid Asyakirun. Masjid Asyakirun tempat lain. Allah wa na'udzubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Itu yang Nabi ajar kepada kita, sawuf. Bila tu imam dah sebut tu, maksudnya kita dah ada dalam saf kita, kan. Kita dah mula, kalau zaman sebelum ni kita dah mula merapatkan saf, kan. Dah mula lupakan dengan hal dunia. Kejap je tuan-tuan, solat subuh. Tadi saya sempat berjemaah, saya lambat sikit tadi, ada kat belakang, sempat angkat takbir selepas imam, kan. Tak sampai 5 minit, 7 minit tuan-tuan, dah habis solat fardu subuh. Zuhur tak sampai 5 minit tuan-tuan, Allah tak minta kita 24 jam tuan-tuan. Allah tak minta kita 20 jam untuk dia tuan-tuan. Allah tak minta 10 jam, 11 jam, tapi Allah minta sedikit je. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sedikit daripada yang separuh daripada yang sedikit. Nisfahu awin kus minhu qalila. Separuh daripada sedikit itu Allah tak minta sedikit, Allah minta lagi separuh. Allah minta. Allahu Akbar. Auzid alaihi warantilil Qur'ana tartila. Surah Muzammil, kan. Wahai orang-orang berselimut, bangun. Allah kata, bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun.
tunaikanlah kewajipan beribadah sedikit je, kecuali sedikit je Allah minta tuan-tuan. Allah tak minta pukul 3 pagi sampai pukul 5 pagi sampai subuh, tidak. Tapi Allah minta sebahagian daripadanya itu, atau nisfahu, separuh, nisfahu awingkus minhu qalila, separuh daripada yang sedikit itu, mungkin dalam pukul 5 sampai 5.30 mungkin, ataupun pukul 5.30 sampai subuh. Subuh sekarang 5.53 kan, 5.54, mungkin 5.30 sampai 5.54, 20 minit je Allah minta tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nak bekerja, pergilah selepas solat, maka bertebaranlah kamu, ya ayyuhallazina amanu. Allah kata dalam surah Al-Jumu'ah, selepas daripada solat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertebar balik. Allah minta khutbah Jumaat mungkin 15 minit, solat 10 minit, 20 minit je, 25 minit. Kemudian nak sambung kerja, pergi sambung, kan? Pergi sambung kerja, kan? Jangan lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan la yuqtabu sudusuha, kan? Kadang-kadang pahala jemaah kita, solat kita tak sampai 1/6, kan? Ataupun 1/10, wala usyuruha, ataupun 1/10. Allahu Akbar. Kecil lagi kita dapat 1/6, itu dah besar. Ini 1/10, maknanya kita dapat pahala kita 1/10 je pahala kita dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berpesan diri saya, ingat diri saya dan diri tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan. Hanya waktu yang kita sedar khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pastikan sebelum solat itu tuan-tuan, persiapan sebelum solat itu penting tuan-tuan yang dirahmati Allah. Datang awal ke masjid, kan? Ataupun persiapan sebelum masjid dah sedia dah. Ini kadang-kadang kita kita kelang kabut untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpeluh-peluh kita nak solat dah tak selesa, kan? Duduk bawah kipas ujung. Tengah ni contoh tak ada kipas, dia cari yang ada kipas. Solat ni nak ada kipas baru boleh solat ke apa tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan? Nampak pula dia dah lambat, nampak pula musuh dia pula, kan? Dekat belakang ni, Tok Bila pula bergaduh dengan Tok Noja, bergaduh dengan Siti Usaha, kan? Ada aku solat tempat lain dah, solat belah belakang sana pula, nampak tak? Itulah kadang-kadang tuan-tuan, solat ni sebenarnya dia ni merapatkan ukhuwah kita, merapatkan tali persaudaraan masyarakat dalam kampung kita. Tapi kadang-kadang orang kita ni minta maaf tuan-tuan, kita ni bergaduh, kan? Lalu membenci, alamak, imam pula, imam ni aku tak suka dia lah, solat tempat lain lah. Allahu Akbar wa na'udzubillah. Siapa azan tu, tak suka, nampak tak tuan-tuan yang dirahmati Allah? Allahu Akbar wa na'udzubillah tuan-tuan. Ada pula mamat tu kat sebelah tu, dah bila nak khusyuk? Semua orang kita benci tuan-tuan, kan? Siapa tak benci? Jiran aku tu dah lah, aku bengang tu dengan dia. Dalam malam tadi dia pasang TV kuat-kuat, aku nak tidur tak boleh. Ada pula dekat masjid ni, nampak tak? Allahu Akbar wa na'udzubillah, kan? Dia pula pergi semayang dekat masjid lain, kan? Dah hilang jemaah seorang, kan? Ya Allah. Jadi tuan-tuan, perkara-perkara sebelum solat kita kena pastikan supaya ia tidak berlaku tuan-tuan. Barulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia terima amalan-amalan kita dalam solat kita. Allahu Akbar. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah di antara prasyarat ataupun yang dikatakan oleh Nabi SAW. Saya simpulkan, yang pertama tuan-tuan, solat itu tiang agama. Marilah kita dirikan tiang itu
As-salatu imanuddin, man aqama faqad aqamad-din, wa man taraka faqad hadamad-din. Solat itu tiang agama, tuan-tuan. Macam tiang ni lah. Kalau masjid tak ada tiang, runtuh. Macam tu juga solat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Solat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, dia sedang mendirikan agama dia. Dia sedang meninggikan Islam. Dan barang siapa man tarakaha, yang meninggalkan solat, orang itu sedang meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu sedang membuat satu dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berpesan untuk diri saya, ya, kalau kita sebelum ni ada yang tertinggal solat, ya, solat sunat taubat, solat sunat qada, berapa kali kita tinggal solat sebelum ini, kita kira-kirakanlah, kita qada lah, tuan-tuan, ya. Semoga dengan sedikit usaha itu kadang-kadang Allah terima, tuan-tuan. Sebelum kita, umur kita, tuan-tuan, makin lama bukan macam Benjamin Button. Tuan-tuan kenal tak Benjamin Button? Seorang pelakon yang umur dia makin lama makin muda. Kan? Kisah cerita apa, kan? Dia lahir orang tua. Dia lahir sebagai orang tua umur 60. Tiba-tiba dia meninggal waktu umur dia baby. Dia jadi kecil balik. Itu Benjamin Button dekat saya. Minta maaf kalau salah. Kan? Jadi kita ni, tuan-tuan, makin hari makin usia kita bertambah. Makin hari makin usia kita, kudrat kita makin lama makin low, makin rendah, tuan-tuan. Mana ada orang makin lama makin kuat? Sylvester Stallone pun Rambo. Sylvester Stallone, ramai tak ingat nama dia, tapi Rambo saya ingat, Ustaz. Rambo, Rocky tinju, kan. Sylvester Stallone pun umur dia pun dah hampir 65 tahun, 70 tahun waktu menghabiskan filem Last Blood. Dulu First Blood Rambo, Second Blood, Third Blood. Rambo last year, tahun lepas Last Blood, darah yang terakhir. Pun dah tak mampu dah, tuan-tuan. Nak lari pun badan pun dah besar, dah tak larat. Itu Rambo, kan. Badan selalu. Dulu waktu First Blood tahun 85, dia lawan dengan tentera, kan. Dia masuk hutan, polis kejar, badan dia masih lagi kuat, kan. Second Blood dia lawan dengan tentera Rusia. Third Blood dia masuk ke hutan dan sebagainya, kan. Dia kuat lagi. Last sekali sekarang dia makin lama makin lemah, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang saya nak ceritakan di sini, umur saya, umur tuan-tuan makin lama makin tua, tuan-tuan. Makin bertambah muslimin dan muslimat. Kudrat kita makin lama makin kurang. Dulu kita boleh angkat sebatang pokok. Kan kita kuat, kan. Makin lama, kita minum tongkat Ali lah, Ustaz. Memanglah minum tongkat Ali, minum kacik Fatimah, kan. Tapi tuan-tuan, umur kita boleh bertambah ke lepas minum tongkat Ali? Kan. Mungkin dari sudut kesihatannya mungkin tambah baik sedikit, dari sudut kesihatan ke apa, kan. Tapi makin lama, tuan-tuan, umur kita makin bertambah. Bila bertambah bermaksud liang lahat sedang memanggil kita. Dulu kita dekat sini, liang lahat dekat sini, kan. Ini umur 10 tahun, umur 20 tahun, mari sini, dah sampai sini. Umur 30 tahun, mari sini, dah sampai sini. Umur 40 tahun, mari sini, dah sampai sini. Umur 50 tahun, dah sampai sini. 60 tahun, dah sampai sini. 70 tahun, standby. Allahu Akbar, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu, tuan-tuan, antara ciri-ciri orang mukmin itu beriman kepada Allah itu, tuan-tuan, sentiasa ingat mati, tuan-tuan.
sentiasa ingat akan kematian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Sebab itu tuan-tuan, al-haqqul muslim wa bainal anil muslim alal muslim. Al-haqqul muslim alal muslim. 5 di antara kesimpulannya, ya, di antara hak-hak kewajipan dalam kitab 40 arba'in, bukan 40 arba'in Imam Nawawi, ini 40 hadis sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh penulisnya Al-Banjari Al-Makki. Dia berkata kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-haqqul muslim 'alal muslim. 5 hak tanggungjawab Islam dengan Islam yang lain, Muslim dengan Muslim yang lain. Pertama apa? Khamsin. Nabi kata al-haqqul muslim 'alal muslim khamsin. 5 yang perlu kita tunaikan tuan-tuan kepada sahabat saudara Islam kita. Raddus salam, memberi salam dan menjawab salam. Absyus salam bainakum, memberi salam. Yang kedua, waziaratul marid, menziarahi orang yang sakit, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ijabatud da'wah, memenuhi jemputannya. Anak dia kahwin sekejap lagi tuan-tuan. Ini siapa ada kenduri kahwin? Kalau dia dah ajak kita tu tuan-tuan, kalau kita tak ada apa-apa aral lintangan, kita pergilah tuan-tuan, pergi jemputan kahwin dia. Bila pergi tu dah makan, kita raikan pengantin, raikan tuan rumah sahabat kita. Ulurlah sikit salam teruk. Ulurlah sikit, jangan lupa RM5, RM10 kan. Dah makan tengah hari banyak, aiskrim ada, air cincau ada, nasi minyak ada, nasi putih ada, makan pula kau bantai lauk pengantin tadi kan. Ulur dia tuan-tuan, salam keruk lah sikit kan. Jangan letak RM2, RM5 tuan-tuan, RM10 kan. Kan salam keruk sikit kan. Kemudian apa itu yang ketiga? Yang keempat, Allah Akbar. Yang keempat, janaiz, mengiringi jenazah dia, menghadiri majlis penkebumian sahabat saudara kita. Janaiz. Dan yang kelima, sebab itu tuan-tuan, Nabi suruh kita pergi lawat jenazah tuan-tuan. Ada orang meninggal kejap lagi, ada orang meninggal kejap lagi, kita ramalkan pula ada orang meninggal kejap lagi kan. Contoh, ada kejap lagi meninggal kan, kita pergi ziarah dia tuan-tuan, kita mendoakan dia, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, atau Allahumma fillah warhamha wa'afi wa'fu anha. Kalau ramai, Allahumma fillahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allah, kita mendoakan akan keampunan dari si Allah, si mati keampunan dari si Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ini yang ramai tak tahu kan. Apa dia? Nabi kata menjawab bersin. Tahu bersin? Hacung. Dia bersin. Ini yang ramai tak tahu, muslimin, muslimat rahimakumullah. Ya, dia menjawab bersin. Orang yang bersin disunatkan cakap alhamdulillah. Orang yang mendengar disunatkan menjawab yahdikumullah, yahdillah boleh, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dia jawab. Itu Islam, dia sayangkan saudara mara dia. Dia mendoakan akan orang yang bersin tadi itu 5. 5. Pertama, memberi salam dan menjawab salam. Yang kedua, waziaratul marid, menziarahi orang sakit. Yang ketiga, wa ijabatu da'wah,
pergi jemputan orang, jemputan tahlil ke, jemputan baca yasin ke, pergi makan kenduri kendara, kahwin anak ke, atau kahwin dia ke, kan, dia kahwin ke, datang dijemput tu, datanglah sekejap tuan-tuan, banyak fadilat dia. Yang keempat, mengiringi jenazah ke kuburan ataupun menghadiri majlis pengkebumian saudara jiran kita. Dan yang kelima tuan-tuan, menjawab bersin. Itu yang kita perlu pelajari ya. Kesimpulan yang kedua, fayuhsinu wudu'aha, memperelokkan wuduk kita tuan-tuan. InsyaAllah selepas ini tuan-tuan, kita memperelokkanlah wuduk kita tuan-tuan ya. Kalau sebelum ni kita banyak membazir air tuan-tuan, waktu kita angkat wuduk, insya-Allah bermula zuhur kejap lagi atau solat sunat duha ke nanti, kita jimatkan air tuan-tuan. Saya masih lagi mencari tu orang yang boleh buat apa, yang siapa yang pandai-pandai tukang kan, plumber kan, orang yang tukang pipe ke. Kalau dekat kampung ni ada tukang pipe ke apa kan, so dia buat pipe tu. Itu bagus tu. Kita tekan dia keluar air. Kalau kita lepas dia, air dia automatik tutup. Nak beli yang sensor mahal, beribu, beriban kan. Sensor letak tangan, air keluar. So macam kat hotel lah kan. Mahal pula, tak mampu lah kita kan. Hotel pun tak ada macam tu kan. Letak air keluar kan. Kemudian tarik, air tak ada. Air tu tak ada. Saya tak jumpa lagi surau atau masjid yang ada. Tapi ada dekat Johor ada satu, dekat Shah Alam ada satu. Saya baca dekat YouTube kan. Ada masjid yang gunakan, dia letak aja, dia tekan, air keluar. Dia tarik air, dia tolak balik lah. Dia tolak balik dia punya takal tu, dia punya apa, spring tu balik. Dia tolak balik. Allahu Akbar. InsyaAllah siapa yang ada kepakaran macam tu, itu fardu kifayah tu tuan-tuan kan. Siapa yang ada kepakaran tukang pipe ke apa, bolehlah sponsor untuk Masjid Asy-Syakirin contohnya kan. Pahala tu, setiap kali orang pakai pipe dia tu, dia sponsor untuk masjid surau, Allahu Akbar, pahala ila yaumil qiyamah, sampai dia meninggal pun pahala tetap mengalir. Infak sadaqatun jariyatun iza mata bidum adam, 3 perkara yang tidak akan mati, tidak akan putus amalannya. Pahala orang yang bersedekah jariyah. Allahu Akbar. Doa anak yang soleh dan salihah. Dan yang ketiga, ilmu yang tuan-tuan belajar hari ini bermanfaat insya-Allah. Muslimin dan muslimat, saya berpasal diri saya dan diri tuan-tuan, fayuhsinu wudu'ah, memperelokkan wuduk kita. Kalau yang pakai baju lengan panjang kan, tarik, bukalah baju dulu tuan-tuan. Kancing baju ni bukan aurat pun lelaki kan, tariklah sampai sini. Yang perempuan tak apa lah, kaedah-kaedah dia kan, ada tutup dan sebagainya lah ya. Kan, kita memperelokkan wuduk. Dan jauhkanlah perkara makruh dalam berwuduk. Sambil angkat wuduk kan, tuan apa khabar? Tengah angkat wuduk ni kan, si jemaah jiran yang angkat wuduk, kau Mail apa khabar? Aku kejap aku nak angkat wuduk lah, tengah basuh tangan kejap. Alah, jom kita lepak apa ni? Okeylah, sambil tu basuh wuduk, basuh kepala. Allahu Akbar. Itu perkara makruh ya, yang perlu kita elakkan ketika mana kita angkat wuduk. Jadi muslimin dan muslimat, dan perkara yang terakhir angkat wuduk, ini yang selalu kita buat. Yang pakai kain plekat, minta maaf tuan-tuan, yang pakai kain plekat, yang pakai jubah, kadang-kadang dia angkat wuduk, dia buat apa? Nak basuh kaki macam mana? Dia selaknya kain dia sampai ke lutut. Kan aurat tu, bawah lutut tu kan, dia tariknya. Ataupun yang naik motor, ini minta maaf tuan-tuan, saya kadang-kadang saya pun buat. Allahu Akbar, astaghfirullahalazim. Kadang kita naik motor pakai kain plekat. Ini yang saya selalu perasan. Dia buat apa? Naik motor, kau kain plekat kau sampai ke peha, nampak luka-luka kat peha. Nampak boxer tu kan. Allahu Akbar. Tolong perhatikan ya tuan-tuan, yang naik motor
aurat dijaga juga kan. Baru lepas solat fardu subuh berjemaah, baru habis kuliah pengajian, dah buka kain sampai ke peha tuan-tuan naik motor. Apa salahnya lepas sebelum naik motor tu, pas perlahan-lahan naik, turunkan balik kain pelekat. Kan, ataupun yang dia takut tercabut kain dia, pakailah seluar panjang dalam kan. Kan ada seluar, banyak seluar dijual kat pasar malam kan, seluar yang 3/4 tu kan, pakai yang bawah lutut tu kan, atau pakailah apa-apalah tuan-tuan. Kan ada pakai jubah, ada pakai kain seluar jubah tu kan, macam seluar pergi umrah tu kan, macam seluar orang tabligh tu kan, yang kita pakai kita pakai kan. Yang muslimat pun sama kan, naik motor dengan si abang suami kan, pakai kain telepung kan, pakai kain batik dalam, kau dia pijaknya belakang, dia air, nampak Allahu akbar kan. Kena hati-hati ya aurat ya. Jadi hati-hati muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, solat sunat wuduk tuan-tuan. InsyaAllah saya pun kadang-kadang terlupa ni tuan-tuan. Yalah, maklumlah banyak dosa kan, banyak kejahilan. Allahu akbar, subhanallah, astaghfirullahalazim. Kita solat sunat wuduk tuan-tuan. Habis angkat wuduk, kita terus solat sunat wuduk. Anytime, anywhere kita solat sunat wuduk kan, 2 rakaat saja tuan-tuan. Kemudian kita iktikaf lah apa, kita bacalah Quran, kita sambung solat sunat duha ke, atau tengah hari solat sunat pun boleh, tak ada masalah kan. Sebab solat sunat wuduk ni dia tidak terikat mana-mana waktu dan batasnya. InsyaAllah semoga kita amalkan, InsyaAllah kita beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah muslimin dan muslimat, kita sama-sama berdoa agar hari ini dan hari-hari yang akan datang Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama berdoa agar orang-orang yang ditimpa penyakit, orang-orang yang sedang sakit ketika ini diberikan syifa, kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama berdoa tuan-tuan agar hari ini kalau ada orang yang pergi bermusafir, Allah menyelamatkan musafir dia tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Kita mendoakan juga, sama-sama berdoa hari ini siapa yang buat majlis, siapa yang ada kerayaan, ada yang majlis keramaian, yang ada hajat, Allah makbulkan doa mereka, Allah permudahkan urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama berdoa agar negeri kita, qaryah kita, kampung kita, negeri kita, negara kita dan keseluruhan dunia ini Allah selamatkan daripada sebarang penyakit, malapetaka, virus corona, dan Allah menyelamatkan kita daripada sebarang ancaman, ketakutan dan peperangan. Allahu akbar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyana bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan cahaya keimanan kepada Engkau ya Allah. Wa amisna bil iman, dan matikanlah kami dalam keadaan beriman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkanlah kami ke dalam syurga Engkau dengan rahmat Engkau ya Allah, dengan keimanan kepada Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, dekatkanlah kami dalam redha syurga Engkau ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan jauhkanlah kami daripada perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kami kepada neraka Engkau ya Allah. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, rahmatilah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmat
rahmatilah mereka ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, jagakanlah mereka ya Allah, seperti mana mereka menjaga kami waktu kami kecil lagi ya Allah. Allahumma inna ja'alna minan naji'in wal faizin fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berjaya ya Allah, orang-orang yang berjaya ya Allah di dalam segala urusan ya Allah, di dunia ini dan di akhirat Engkau ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam ya Allah, selamatkanlah agama Islam ya Allah, fi kulli makan, pada setiap tempat ya Allah, fi kulli zaman, pada setiap masa ya Allah, fi dunya wal akhirah, di atas muka bumi ini dan di hari akhirat Engkau ya Allah, wa khususan fi baladina Malaysia ya Allah, terutamanya dalam negara kami ini ya Allah, negara Malaysia ini ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah daripada sebarang wabak penyakit ya Allah, selamatkanlah kami daripada sebarang penyakit ya Allah, selamatkanlah kami daripada terkena jangkitan virus corona ini ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salata wa min zuriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, kebajikan hidup di atas muka bumi ini ya Allah, dan kebaikan di hari akhirat Engkau ya Allah. Wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, dan selamatkanlah kami daripada azab neraka Engkau ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ilal liqa wa ma'as salamah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.